Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan cikgu untuk sesi pembelajaran PDPR atas talian pada hari ini. Baik, boleh buka buku anda Pendidikan Jenayat pelajaran 2. Hari ini kita belajar tentang kisos. Apa dia anak-anak yang dikatakan kisos? Kisos ini adalah hukum balasan yang dikenakan pada kesalahan tertentu. Membunuh contohnya dibalas dengan bunuh. Bagaimana caranya? Nyawa dicabut ataupun dibalas dengan nyawa. Okey. Melukakan dibalas dengan melukakan. Mencederakan dibalas dengan mencederakan. Boleh jelas? Okey. Maksudnya dekat sini kisos balasan yang sama seperti apa benda yang telah dilakukan kepada mangsa. Begitu. Baik. Jenis-jenis kesalahan ada 3. Yang pertama, membunuh orang dengan sengaja, mencederakan dengan sengaja ataupun melukakan dengan sengaja. Semuanya dengan niat untuk mencederakan ataupun melukakan. Bahkan juga ataupun mungkin dia niat memang nak membunuh seseorang tu. Dia dengan sengaja. Okey, itu yang patut ataupun dibalas dengan hukuman kisos. Baik, seterusnya, jenis-jenis hukuman. Apa dia? Hukuman membunuh orang lain dengan sengaja wajib dikenakan kisos ke atas si pembunuh dengan balasan bunuh. Nampak? Dia bunuh orang, kena balas bunuh. Okey, yang kedua, dicabut nyawanya lah. Okey, yang kedua, hukuman menghilangkan ataupun mencederakan anggota badan orang lain ataupun melukakannya wajib dibalas dengan hukuman kisos. Mengikut pada ataupun kadar. Okey. Kecederaan ataupun luka seseorang itu jika mengikut jenis anggota yang dicederakan dan dilukakan. Samalah macam membunuh. Anda kata dia lukakan A tu, dia lukakan B. Maka B tu kena lukakan A balik. Ataupun mencederakan A. Dia ikut keadaan bagaimana yang dihadapi oleh mangsa. Okay, ada kaedah-kaedah dia. Okay, Seterusnya, syarat wajib kisos. Kalau nak kenakan hukuman kisos ini, dia kena tengok ada syarat-syarat wajib dia. Apa dia? Yang pertama, bagi pembunuh mestilah yang baligh. Apa dia? Tidak wajib dikenakan hukuman kisos ke atas kanak-kanak yang belum baligh, tetapi wajib membayar ganti rugi dan daripada harta mereka. Kalau kanak-kanak, contoh dia bunuh orang, tak ada, dia kena ganti rugi. Okey, sebab dia belum akil balik. Kalau dah akil balik, dewasa sebagainya, dia kena balas mencabut nyawa semula. Okey, dicabut nyawanya. Seterusnya, berakal. Orang gila tidak boleh dikenakan hukuman kisos kecuali tidak berterusan gilanya dan melakukan pembunuhan semasa sihat. Andai kata contoh orang gila dia bunuh orang, dia tak perlulah dia kena hukuman kisos sebab dia memang gila. Tapi kalau dia gila sekejap-sekejap, dia kena. Okey, seterusnya. Boleh jelas saya anak-anak? Seterusnya, kita tengok orang yang minum sesuatu yang memabukkan sehingga hilang akal jika melakukan pembunuhan wajib dikenakan hukuman kisos. Nampak? Beza yang tadi, kalau dia gila sekejap-sekejap, kena kisos. Kalau dia gila terus, tak payah. Tapi kalau ni dia mabuk, tapi dia kena kisos. Sebab apa? Dia tak berpanjangan. Seterusnya, kita tengok dekat sini. Orang yang minum sesuatu yang tidak memabukkan lalu hilang akal tidak dikenakan hukuman kisos. Nampak? Okey. Baik, seterusnya. Nombor 3. Pembunuhan bukanlah dalam kalangan ibu bapa. Pembunuh bukanlah dalam kalangan ibu bapa dan ke atas seperti datuk, nenek dan lain. Kepada mangsa bunuh. Contoh, dia bukanlah daripada ibu dan ayah kita ataupun keluarga kita yang terdekat. Baik, contohnya apa? Bapa membunuh anak atau cucu dan yang ke bawah tidak dikenakan kisos. Anak yang membunuh bapanya hendaklah dikenakan kisos. Mahram yang membunuh mahram hendaklah dikenakan kisos. Saudara yang membunuh saudara hendaklah dikenakan kisos. Tengok ni dia punya huraiannya kena faham betul-betul. Baik. 4. Orang yang dibunuh itu tidak kurang kedudukannya daripada membunuh dari segi agama dan kehambaan. Apa dia kat sini? Kita tengok yang pertama. Contoh,
Orang Islam tidak dikenakan hukuman qisas kerana membunuh orang kafir. Itu tak perlu kita balas dengan hukuman bunuh. Sebab apa dia bunuh orang kafir? 2. Bang. Orang yang mereka tidak dikenakan hukuman qisas kerana membunuh hambanya. Orang yang merdeka. Bos dia bunuh hamba dia. So tak perlu hukuman qisas. Ini zaman dulu ada konsep hamba. Baik, seterusnya, hanya perbezaan dari sudut Islam dan hamba diambil kira dalam hukum qisas. Perbezaannya dari sudut jantina dan umur tidak diambil kira. Nampak? Beza umur dan jantina kita tak ambil kira. Kita hanya ambil perbezaan daripada sudut Islam dan hamba sahaja. Boleh jelas anak-anak dekat sini? Baik, kita terus. Okey. Pembunuhan secara berkumpulan. Baik. Jika sekumpulan orang melakukan pembunuhan meskipun berlainan cara yang dilakukan untuk mencederakan mangsa, tetap dihukumkan qisas semuanya. Gaduh, seorang sepak, seorang pukul, seorang tak dengan batu, seorang pancung, sebagainya. Semua sekali tu tetap kena hukum qisas. Walaupun di dalam gaduh ramai-ramai tu, ada seorang pukul kayu lah, pakai kayu, ada seorang pukul pakai tangan, ada seorang sepak terajang, tetap juga kena hukum qisas. Seterusnya, wajib qisas dengan sebab kecederaan. Baik, apa dia? Dikenakan hukuman qisas ke atas perilaku yang mencederakan seperti mematahkan ataupun melukakan anggota badan seseorang. Begitu juga jika menyebabkan seseorang hilang deria penglihatan, pandangan dan rasa. Nampak? Mematahkan ataupun melukakan anggota, tetap juga kena qisas. Sebab apa? Dia menyebabkan kecederaan. Buta pula orang tu dah kena-kena. So tetap juga kena qisas. Seterusnya, syarat qisas dengan sebab kecederaan. Kita tengok tadi hukumnya wajib. Yang ni syarat qisas dengan sebab kecederaan. Apa dia anak-anak? Hukum qisas dengan sebab kecederaan ada 6 perkara. Apa dia? Sama seperti syarat qisas. 4 daripada tadi tu sama seperti syarat qisas atas tadi tu. Balik. Apa lagi? Tengok atas tadi. Seterusnya, 2 syarat lagi untuk qisas dengan sebab kecederaan. Mana tadi syarat qisas? Kita tengok. Ni syarat wajib qisas. 1, 2, 3 dan 4. Tambah lagi 2, apa dia? Iaitu dengan sebab kecederaan. Baik, kita tengok. Qisas anggota lumpuh dan syaratnya. Apa dia? Pemotongan anggota lumpuh dan tidak berfungsi dikenakan qisas jika dia memotong anggota yang sihat dan berfungsi dengan syarat. Apa dia? Jika dipotong anggota yang lumpuh, darahnya boleh berhenti. Boleh berhenti menurut doktor pakar. Nampak dah potong, kalau darahnya berhenti. Itu termasuk qisas anggota lumpuh dan syaratnya. Seterusnya, bangsa reda dibalas dengan tangan yang lumpuh atau tidak berfungsi. Boleh. Yang ketiga, bangsa tidak menuntut imbuhan kerana dibalas dengan tangan yang lumpuh atau tidak berfungsi. Seperti itu. Boleh syarat anggota lumpuh dengan syaratnya. So contoh nak balasan mencederakan tapi dibalas dengan anggota yang lumpuh dengan syaratnya. Contoh Abu dia cederakan Ali. Jadi Ali ni dia kena balas balik dekat Abu, tapi Abu agaknya kebetulan tangan dia lumpuh dan sebagainya. Inilah dia. Qisasnya. Baik, seterusnya, balasan qisas. Balasan qisas hanya dengan anggota sendiri.
Okey, tiap-tiap anggota yang dapat dipotong sendiri boleh dikenakan kisos. Okey, kerana anggota tersebut dapat disabitkan, ditentukan serta tidak akan melebihi bahagian lain ketika dilafazkan. Seperti ketika dilaksanakan. Maaf Baik, seterusnya. Okey. Untuk bahagian 2.10, 2.11, okey, 2.12. Kita akan sambung. Baik. Tulang pecah dan tidak asaskan. Baik, apa dia? Tengok tulang tidak dibalas kisos. Okey, 2.10. Okey, tulang pecah tidak kasaskan. Baik, apa dia yang dikatakan sebagai tulang pecah? Baik, tidak dibalas tidak dibalas. Okey, kita tengok tadi jenis-jenis hukum. Okey, baik, dah selesai. Okey, tidak dibalas kisos kerana mencederakan seseorang yang menyebabkan tulang pecah kerana tidak dapat disabitkan, ditentukan. Okey, seterusnya. Okey, anggota lain yang wajib kisos. Apa dia? Wajib dikisoskan kerana memecahkan mata, memotong telinga, kelopak mata, bibir mulut, sebelah atas dan bawah. Apa lagi? Lidah, okey. Zakar, 2 biji zakar, 2 biji faraj, okey, dan 2 daging, okey, punggung. Kerana semua anggota tersebut boleh disabitkan, yang ini dinyatakan dan mudah dilaksanakan kisos. 2. Tidak boleh dikisoskan mata yang baik dengan mata yang buta. Ada beza balasannya tu. Dia tak boleh buta dengan mata yang elok. Tak boleh. Atau lidah yang boleh bertutur dengan lidah yang tidak boleh bertutur. Dia kena samalah. Kalau elok, elok. Tak elok, tak elok. Kalau daripada elok lidah tu, nak balasan kisos tu dengan lidah yang tak elok, tak boleh. Contoh macam tu. Okey, jelas 3. Kisos juga diwajibkan pada gigi. Gigi biasa dia tak ada masalah. Sama je lah. Okey. Seterusnya. Luka yang tidak boleh dikisoskan. Apa dia yang pertama? Tidak boleh dikisoskan ke atas jenayah luka, melainkan yang yang apa dia? Kita tengok, iaitu luka yang sampai ke tulang kerana mudah disabitkan, ditentukan. Okey. Tadi tertinggal perkataan luka melainkan yang mudha. Apa dia? Iaitu terang, nyata, luka yang dalam. Okey, yang dalam ke tulang. Okey. Yang jejak ke tulang. Okey, tengok. Okey. Ni dia terang, nyata, luka yang dalam, jejak ke tulang. Ada dekat info di bahagian tepi. Boleh rujuk muka surat 14. Okey, cikgu ulang luka yang tidak boleh dikisoskan. Apa dia? Ke atas jenayah luka yang melainkan yang terang dan nyata. Okey, luka yang dalam, jejak ke tulang. Iaitu luka yang sampai ke tulang kerana mudah disabitkan, ditentukan. Boleh jelas anak-anak? Okey, cukup sampai di sini dahulu. Kita teruskan dengan sesi soal jawab dan lampiran kerja di grup